YouTube channel Adarius membawakan kepada anda Game with Consequences. Currently Adarius baru ada 29 subscribers dan perlukan support dari nakama Kimis Coverto supaya channel dia dapat 1000 subscribers dan 4000 watch hour dengan segera supaya dia dapat join YouTube Partner Program. Jom guys, kita support ramai-ramai. Yang menariknya pasal channel ni, setiap kali game diorang main akan ada punishment dan end of the game yang mana kalah kena hadap punishment. Memang masuk air betul diorang ni. Subscribe to Adarius, link channel aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Invite dulu. Air baik. Dua sampai. Yes! Meanwhile, in our universe. Come on, scary. Wih, kalah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua chapter review 1070 extended version. Yang mana dalam video pada kali ini aku akan mengupas dengan korang semua dengan lebih mendalam berkaitan dengan chapter yang ke 1070 ini. Tapi sebelum itu, di kesempatan ini aku nak ucapkan tahniah kepada adik aku and the team yang berjaya memenangi pertandingan nasyid di Facecam baru-baru ini. Aku suka betul lagu dorang tu dan aku akan muatkan persembahan penuh dorang ni di hujung video ini. Okay? Alright, sambung. Kalau dalam video chapter review baru-baru ni aku hanya berkongsikan seluruh alur cerita bagi chapter itu sahaja, maka kali ini aku akan memperincikan lagi maklumat yang menarik mengikut apa yang aku dapati. Tapi sebelum tu sedikit disclaimer, video ini akan berdasarkan chapter scan yang bukanlah merupakan official translate. Tapi korang jangan risau, insyaAllah sekiranya ada sebarang perbezaan dalam official translate nanti akan aku kongsikan maklumat tersebut dengan kalian semua juga nanti. Okay? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Coverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Perkara pertama yang menarik untuk aku kongsikan dengan korang semua di sini adalah tentang panel yang menunjukkan Sentomaru yang menjelaskan bahawa dia sebenarnya telah pun berusaha untuk menghalang serangan daripada Lucci dengan menggunakan teknik advance Busoshoku Hakinya. Namun dia tetap tidak mampu untuk menghentikan serangan tersebut dan telah menerima sebuah kecederaan yang fatal daripada serangan awakening milik Harimau Bintang tersebut. Apa yang menarik bagi aku kat sini adalah kita dapat tengok yang Oda cuba untuk menunjukkan kepada kita dua perkara, iaitu yang pertamanya adalah power scaling antara Haki dan Devil Fruit. Seperti mana yang kita sedia maklum sebelum ini, Haki memangnya merupakan satu teknik yang mempunyai kemampuan yang mampu menandingi kekuatan Devil Fruit. Akan tetapi, kuasa Awakening bagi Devil Fruit adalah lebih hebat daripada kuasa yang dimiliki oleh Haki biasa, dan bahkan kuasa buah Iblis Awakening yang disaluti dengan Haki mampu untuk overpower kemampuan sesuatu Haki yang berada pada tahap yang advance, seperti mana yang kita dapat tengok dalam kejadian pada kali ini. Sebenarnya dalam perlawanan Kaido menentang Luffy dan Big Mom menentang Kid dan Killer lagi, kita dah dapat pendedahan tentang maklumat ini. Tengoklah macam mana Awakening milik Law dan Kid mampu untuk memberi kepada Big Mom, sedangkan kita semua sedia maklum bahawa Big Mom sememangnya mempunyai advance Haki pada tahap seorang Yonko. Tidak kurangnya juga dengan Kaido yang turut terkesan dengan Awakening Hito Nomi model Nika milik Luffy, sehingga muka Kaido telah pun meregang ke belakang apabila ditumbuk oleh Luffy si Nika. So in my opinion, apa yang telah berlaku kepada Sentomaru ini adalah maklumat tambahan yang diberikan kepada kita oleh Oda untuk menzahirkan power scaling antara Haki dan kemampuan Devil Fruit Awakening ini. Bukan apa, sebab dalam video teori aku pasal why Roger laugh at Laugh-Tale baru-baru ini, ada orang yang komen dan bertanyakan takkan Roger boleh terkesan dengan kuasa Awakening buah Iblis dalam teori tersebut, padahal Roger kan mempunyai Haki yang sangat luar biasa. So aku terpanggil untuk menjelaskan perkara ini dalam video pada kali ini agar kita semua dapat melihat macam mana Awakening sesuatu
devil fruit itu mampu memberi kesan kepada seseorang even pada mereka yang mempunyai advance haki, yakni Sentomaru dalam chapter pada kali ini, dan juga Kaido dan Big Mom yang tidak dapat dinafikan lagi bahawa Kaido sememangnya merupakan seorang yang standing dengan Roger dan Whitebeard dari segi haki dan kekuatan mereka. Satu lagi guys, untuk kes Sentomaru dan Lucci ini, boleh jadi juga sebab kenapa Sentomaru tidak berjaya untuk menghalang serangan Lucci ini adalah kerana kemampuan haki milik Lucci lebih hebat daripada Sentomaru. Betul, aku tidak menafikan yang Sentomaru juga sudah tentu mempunyai improvement yang tersendiri sepanjang 2 tahun time skip. Akan tetapi, visi dan misi yang dimiliki oleh Lucci adalah jauh lebih besar daripada Sentomaru. Maksud aku, tengoklah macam mana Lucci berjaya untuk naik menjadi ejen CP0 dan macam mana dia mampu untuk membangkitkan kemampuan buah iblisnya itu. Aku yakin yang Lucci telah pun berlatih dengan lebih keras sekiranya nak dibandingkan dengan latihan yang dijalani oleh Sentomaru. Tambahan pula, si Lucci ni boleh dikatakan mempunyai tekad untuk menebus semula keaiban dia yang telah kalah dengan Luffy semasa di NS Lobby dahulunya. Dan Lucci juga merupakan seorang assassination yang memainkan peranan sebagai attacker, sedangkan Sentomaru pula adalah bodyguard yang berfungsi sebagai center back ataupun maksudnya defender. Jadi berkemungkinan itu juga salah satu sebab kenapa Sentomaru menerima kecederaan yang begitu parah setelah diserang oleh Lucci yang berada dalam mode awakeningnya itu. Poin menarik yang kedua pula adalah berkaitan dengan nama serangan baharu Luffy yang hanya ditambahkan Dawn pada nama serangan yang sedia ada, seperti mana teknik Gomu Gomu no Dawn Whip dan juga Gomu Gomu no Dawn Rocket. Untuk korang yang baca One Piece Scans, memangnya gerakan tersebut diterjemahkan sebagai Dawn. Akan tetapi bagi mereka yang baca TCB translation pula, memang korang akan dapat tengok translation tersebut tertulis Boom White. Tapi kalau korang baca explanation kecil dekat bawah panel tu, ada beritahu yang perkataan dalam panel itu juga boleh disebut sebagai Dawn. So apa yang menarik bagi aku kat sini adalah, mungkinkah Dawn inilah yang telah disebutkan oleh Kozuki Oden dan juga Lady Toki akan muncul pada 20 tahun akan datang. Untuk mengaitkan Dawn ini dengan awakening Luffy ini, maka Oda menambahkan nama Dawn pada setiap serangan yang sedia ada pada Luffy. Akan tetapi yang berbeza pada kali ini adalah serangan tersebut digunakan oleh awakening Luffy sahaja. Selain daripada itu, apa yang menarik kat sini juga, kita dapat tengok yang Luffy seolah-olah hilang kawalan diri apabila berada dalam mode awakening dia. Maksud aku, tengoklah macam mana dia tak boleh nak berhenti daripada berpusing selepas menggunakan teknik Gomu Gomu no Dawn Whip sampai tembus ke dalam tanah lah si Luffy itu. Kita juga dapat tengok yang Luffy tak mampu untuk berhenti daripada tergelak apabila berada dalam mode awakeningnya ini. So, aku ada beberapa teori terkait dengan Devil Fruit yang aku nak kongsikan dengan korang semua berkaitan dengan kemampuan sebenar buah iblis ini. Tapi bukan dalam video pada kali ini. InsyaAllah aku akan hasilkan satu video yang khusus untuk membincangkan berkaitan dengan teori ini. So, stay tune. Okay, gang? Seterusnya apa yang menarik perhatian aku juga adalah berkaitan dengan si Luffy yang sentiasa tergelak dalam mode awakeningnya ini. Maksud aku macam ni, sebelum ni dalam chapter yang ke-1044, Gorosei ada explain dekat kita yang kemampuan awakening Luffy ini adalah mampu untuk membuatkan orang lain tersenyum. Kemudian Oda menegaskan lagi perkara ini dalam chapter yang ke-1069 melalui penjelasan Vegapunk yang mengatakan bahawa kemampuan buah iblis Hito Hitonomi model Nika ini mampu untuk membuatkan semua orang tergelak. Akan tetapi sepanjang Luffy membangkitkan kemampuan buah iblis dia dalam chapter ini, tak ada pula orang-orang yang tergelak di sekeliling dia. Kalaulah kita nak kata orang tergelak disebabkan tindakan yang dilakukan oleh Luffy sepanjang berada dalam mode Gear 5 dia yang berlawan dengan cara yang lucu ini, semua orang yang berada di situ berada dalam kerisauan. Nanti dulu guys, aku tahu mungkin ada antara korang yang fikir bahawa kan Luffy dah buat penduduk-penduduk Wano tergelak sebelum ni masa dia kalahkan Kaido. Aku boleh terima perkara tersebut. Akan tetapi apa yang menarik perhatian aku adalah apabila Oda menggunakan ayat brings smile to all people. Maksud aku, Oda tak gunakan ayat bring smile to all slave ataupun bring smile to the unfortunate one, yang menunjukkan bahawa Luffy ini bukan hanya membuatkan orang-orang yang tertindas sahaja untuk ketawa, bahkan semua orang akan ketawa dengan kemunculan The Warrior of the Liberation ini. Sebab itulah aku masih lagi berpegang teguh dengan pendapat aku dalam video teori aku yang bertajuk Rahsia Paling Besar One Piece Terbongkar ini, yang mana aku ada menjelaskan bahawa membuatkan orang tersenyum itu juga sebenarnya adalah kemampuan buah iblis Nika itu sendiri. Untuk korang lebih memahami apa yang aku maksudkan tu, korang kena tengok video teori ini kerana aku dah explain dengan panjang lebarnya dalam video itu. Okay, so sebab itulah kenapa dalam chapter pada kali ini hanya Luffy seorang sahaja yang tergelak sedangkan orang lain tak gelak pun, adalah kerana Luffy masih belum sedar kemampuan yang dimilikinya itu. Perkara menarik yang seterusnya pula adalah berkaitan dengan maklumat Seraphim yang telah didedahkan kepada kita semua dalam chapter ini. Menurut Vegapunk, Seraphim digelar olehnya sebagai the strongest human adalah kerana kemampuan buah iblis yang berjaya dimasukkan ke dalam setiap Seraphim tersebut. Akan tetapi apa yang menarik
menarik perhatian aku adalah kenapa Seraphim Mihawk aka S-Hawk dilihat tidak menggunakan sebarang kemampuan buah iblis. Yes, sama macam korang juga, aku pun fikir yang mungkin S-Hawk tak ada Devil Fruit ability sebab Vegapunk kan ambil lineage factor daripada Mihawk untuk hasilkan S-Hawk ini. Dan memandangkan Mihawk tak ada Devil Fruit, maka sebab itulah S-Hawk pun tak ada Devil Fruit. But then aku mula terfikir yang si Jinbei tu pun tak ada kuasa Devil Fruit juga. Habis tu kenapa S-Shark tu boleh ada kuasa Devil Fruit Sui no Mi? Tak ke gitu, geng? Satu lagi, aku yakin bahawa si Vegapunk pasti memasukkan kemampuan buah iblis ke dalam setiap Seraphimnya itu, memandangkan dia sememangnya mengetahui cara untuk melakukan perkara tersebut, dan matlamat penciptaan Seraphim ini adalah untuk menghasilkan the strongest human yang menurut Vegapunk merupakan kemuncak bagi ilmu sains dalam dunia One Piece ini. So menurut korang guys, apa kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh S-Hawk ini? Sila tinggalkan jawapan korang di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti aku akan bacakan jawapan kalian yang bernas itu dalam video yang seterusnya. Last but not least, apa yang menarik perhatian aku berkaitan dengan Seraphim ini juga adalah kenapa Vegapunk memiliki badan Lunarian untuk dijadikan sebagai Seraphim. Maksud aku, kenapa bukan badan Fishman? Sedangkan dalam chapter yang ke-70 kita telah didedahkan bahawa seekor lantaklah apa pun penjodoh bilangan dia. Satu Fishman itu mempunyai kekuatan 10 kali ganda daripada seorang manusia biasa. Selain daripada itu, Giant pun tak kurang hebat dia juga. Tengoklah macam mana si Big Mom tu bersungguh-sungguh nak dapatkan Giant dalam keluarga dia. Lepas tu World Government sendiri pun sememangnya merekrut Giant untuk menjadi askar mereka disebabkan oleh kekuatan yang dimiliki oleh seorang gergasi itu. Jadi aku terfikir-fikir, kenapa Vegapunk memilih Lunarian untuk dijadikan sebagai fundamental penghasilan Seraphimnya ini? Bagaimana pula menurut kalian, geng? Sila tinggalkan jawapan daripada soalan ini di ruangan komen di bawah. Alright guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And before that, aku seperti mana dijanjikan tadi pada awal video, here is my brother's performance mewakili UPM di Facecam. Assalamualaikum. Tapi lelah terasa, diam seketika. Selalu ku mengingatkan pada diri sendiri untuk melangkah lagi. Ku percaya dengan usaha penghujung kan tiba. Kembaraku ini bagai helang, dengan harapanku terbang. Walau apapun yang datang menghalang, ku teruskan. Ku dapat terbang menuju angkasa, tak semesti takdir tentukan ku tiba. Hampir ku menjejakinya, tapi lelah terasa, diam seketika. Selalu ku mengingatkan pada diri sendiri lagi. Ku percaya dengan usaha penghujung tiba. Kembaraku ini bagai helang, dengan harapanku terbang. Walau apapun yang datang menghalang, ku teruskan. Ku dapat terbang menuju angkasa, tak semesti takdir tentukan ku tiba. Ku percaya pernah aku jatuh ke bumi, bagai tiada daya lagi. Karena aku percaya bangkit semula. Sembara
harapanku terbang, walau apapun yang datang menghalang. Ku teruskan, sudah terbang menuju angkasa. Tak semesti takdir tentukan ku tiba. Ku percaya Pembaraku ini bagai helang, dengan harapanku terbang, walau apapun yang datang menghalang. teruskan, Ku dambat terbang menuju angkasa. Tak semesti takdir tentukan ku tiba. ku percaya, ku percaya.